Membawakan satu wawancara pada hari ini memperkenalkan program-program baru di Politeknik Brunei. Ya, betul. Dan juga Alhamdulillah narasumber kita pada hari ini akan membincangkan sedikit sebanyak mengenai program-program baru tersebut, iaitu yang pertama kita bersama dengan Puan Armah Tengah, Ketua Sekolah Sains Kesihatan Politeknik Brunei, dan juga bersama dengan Dayang Nur Hayatun Najibah Haji Kefli, Pegawai Pelajaran Pejabat Pendaftar Politeknik Brunei. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan selamat pagi. Alhamdulillah ya. Untuk pagi ni kita akan sedikit sebanyak menyentuh mengenai memperkenalkan program-program baru di Politeknik Brunei ya. Dan mungkin kita soalan yang pertama yang dapat kita ajukan ialah mungkin sedikit sebanyak dapat kongsikan pengambilan Politeknik terlebih dahulu Brunei bagi bulan Januari 2021 ini. Ya. Bagi sesi pengambilan ke-10 tahun akademik 2020-2021 ini, kali ini Politeknik Brunei baru saja mengadakan sesi pengambilan pusingan kedua, yang mana sesi akademik pengambilan ini akan bermula pada Januari 2021, insya-Allah. Untuk makluman juga, ini adalah pertama kali Politeknik Brunei mengadakan pengambilan pusingan kedua dalam satu tahun sesi pengambilan yang sama semenjak penukaran nama program yang Politeknik Brunei tawarkan dari Advanced Diploma ke Diploma tahap 5. Pembukaan sesi pengambilan pusingan kedua ini juga adalah bagi memastikan Politeknik Brunei sebagai salah satu institusi pendidikan yang menghasilkan para graduan yang berkelulusan dan berkemahiran dalam menyahut keperluan industri-industri yang sentiasa memerlukan pekerja-pekerja yang berkemahiran. Itu bagi pengambilan Politeknik Brunei bagi bulan Januari, bulan Januari 2021. Jadi apakah antara program-program yang ditawarkan oleh Politeknik Brunei bagi pengambilan kali ini? Pada sesi pengambilan pusingan kedua kali ini, ada sebanyak 4 program tahap 5 yang Politeknik Brunei tawarkan, iaitu Diploma in Chemical Engineering, Diploma in Data Analytics, dan juga 2 lagi program kerjasama dengan Kementerian Kesihatan, iaitu Diploma in Health Science, Cardiovascular Technology, dan Diploma in Health Science Environmental Technology. Untuk makluman juga, kesemua program yang kami tawarkan adalah diploma tahap 5 menurut Brunei Darussalam Qualification Framework, iaitu sebanding dengan Higher National Diploma ataupun HND. Program-program yang ditawarkan pada pusingan kedua ini juga sepertinya Diploma in Chemical Engineering hanya akan ditawarkan setiap Januari setiap tahun, manakala program-program yang lain hanya akan ditawarkan sekali dalam tempoh 2 tahun sahaja. Baik, kita bersama dengan Puan Armah Tengah, Ketua Sekolah Sains Kesihatan Politeknik Brunei. Puan, mungkin dapat dikongsikan sedikit apa keunikan bagi program yang diberikan itu? Ya, so ada 2 program yang akan dikelolakan oleh Sekolah Sains Kesihatan, iaitu program Diploma in Health Science Cardiovascular Technology yang akan diusahakan bersama dengan Jabatan Kardiologi. Program ini akan memberikan pandangan kepada pelajar mengenai bidang diagnostik kardiovaskular yang sangat berkembang pada masa ini. So program ini berguna pakai pendekatan klinikal bersepadu, iaitu Integrated Clinical Approach, yang mana diharapkan akan memberi peluanglah kepada pelajar untuk mengalami makmal kardiovaskular invasif dan tidak invasif sejak dari awal lagi semasa mengikuti program berkenaan. So lepasan dari program ini, pelajar graduan akan layak untuk bekerja sebagai ahli kardiovaskular teknologi di sektor kerajaan ataupun bukan kerajaan lah. So mereka ini akan dapat membantu pakar kardiologi dengan menggunakan pelbagai prosedur dan peralatan ataupun mesin lah untuk memantau, mendiagnosis dan merawat pesakit jantung dan saluran darah. Seperti yang kita maklum, pesakit jantung masa ini di Brunei semakin tinggi. Betul. So manakala program Diploma in Health Science Environmental Health, program ini akan diusahakan bersama dengan Jabatan Kesihatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan. Program ini akan
diusahakan untuk membuatkan pelajar-pelajar dengan pembelajaran yang komprehensif, berkemahiran dan berpengalaman praktikal untuk mengenal, menilai, memeriksa dan mencadangkan pencegahan dan kawalan dari bahaya alam sekitar, untuk kepada semua komuniti Brunei lah. So kita akan menggunakan pelbagai kaedah pembelajaran yang mana pelajar akan mendapat pengetahuan mengenai isu kesihatan alam sekitar seperti pencemaran alam sekitar, undang-undang kesihatan awam, epidemiologi dan kesihatan awam, keselamatan makanan dan kesihatan pekerjaan. So mereka ini kalau sudah menamatkan kursus, mereka akan layak bekerja sebagai practitioner kesihatan alam sekitar, di sektor kerajaan ataupun bukan kerajaan sebagai pemeriksa kesihatan awam, public health inspector. Baik Puan, mengapa program-program ini hanya ditawarkan pada Januari 2021 ini? Ini mengikut keperluan daripada Kementerian Kesihatan lah. So mereka sangat-sangat memerlukan pegawai-pegawai yang mempunyai kelulusan seperti yang kedua-dua program yang dikongsi sama tadi itu. Jadinya kita bersyukur jugalah dan rasa hormat juga kepada pegawai-pegawai yang berkemahiran di bidang-bidang bahagian masing-masing itu yang turut serta untuk membuat pengajaran mengenai program ini di Brunei Darussalam. Seperti yang kita maklumlah, wawasan 2035 ni yang mana Ketani memerlukan ekspertis di bidang-bidang untuk Brunei Ketani. Jadinya kalau akan mengantar ke luar negeri payah. Jadinya kita sudah ada pakar-pakar dalam Brunei sendiri. Jadinya mereka akan turut serta mengajar. So pakar-pakar ini yang berpengalaman. So diharapkan mereka akan beruntunglah pelajar-pelajar yang akan mengikuti program ini sebabkan kongsi sama daripada pakar-pakar di bidang-bidang bahagian masing-masing itu sangat valuable. Betul. Dan juga itu yang konteks. Itu yang telah pun dipraktikkan di negara Brunei sendiri. Jadi kita merasai environment ataupun persekitaran, malah juga bahasa katanya itu mudah untuk kita sampaikan. Baik, terima kasih Puan. Kita beralih semula kepada dengan Dayang Nur Hayatu Najibah untuk soalan seterusnya. Jadi Puan Najibah apakah antara syarat-syarat minimum kemasukan bagi program-program yang akan ditawarkan ini? Sebenarnya setiap program mempunyai syarat-syarat kemasukannya yang tersendiri. Akan tetapi syarat-syarat minima adalah sekurang-kurangnya mempunyai 5 kredit dalam O-level yang termasuk subjek bahasa Inggeris dan matematik, dan juga 3 lagi mata pelajaran yang relevan bagi program yang dipohonkan. Selain daripada kelulusan O-level juga, pemohon yang mempunyai diploma tahap 4 menurut Brunei Darussalam Qualification Framework dengan mempunyai CGPA 2.7 adalah juga layak, tapi tertakluk juga pemohon lulus dalam ujian-ujian kemasukan yang telah ditetapkan. Bagi maklumat lanjut mengenai syarat-syarat kemasukan ke Politeknik Brunei, orang ramai bolehlah melayari laman sesawang kami pada di alamat www.pb.edu.bn. Jadi bis kita boleh melihat sendiri untuk keterangan lanjut di pautan www.pb.edu.bn. Jadi bagaimanakah cara untuk menghantar permohonan dan bilakah tempoh untuk menghantar permohonan berkenaan? Cara-cara menghantar permohonan adalah secara di atas talian. Bagi pemohon yang mempunyai kad pengenalan berwarna kuning, merah, ungu dan hijau, pemohon hendaklah terlebih dahulu melengkapkan permohonan mereka dan pembayaran mereka melalui HIKAS di alamat hikas.moi.gov.bn. Kemudian pemohon hendaklah melengkapkan permohonan mereka melalui Politeknik Brunei Admission System di alamat pbas.pbs.pb.edu.bn. Manakala bagi pemohon yang memohon di bawah skim latihan dalam perkhidmatan ataupun LDP, pemohon tidak perlu melengkapkan atau menghantar permohonan melalui HIKAS, hanya perlu melengkapkan melalui PB Admission System atau PBAS tadi. Saya ulangi sekali lagi, pbas.pb.edu.bn.
Permohonan sudah dibukakan sekarang dan tarikh tutup penghantaran permohonan ke HIKAS adalah pada 27 hari bulan Ogos 2020 pada 3 petang. Dan PIBAS adalah pada 31 hari bulan Ogos 2020 sebelum 4.30 petang. Baik, itu sedikit sebanyak dikongsikan kepada Auda. Jadi untuk lagi menjelaskan lebih lanjut mengenai siapakah sasaran bagi program-program ini yang ditawarkan, mungkin kita dapat serahkan kepada Puan sendiri untuk mengongsikannya. Ya. I think untuk program yang dikelolakan oleh Sains Kesihatan, sasaran utama memanglah pekerja-pekerja yang bekerja di Jabatan Alam Kesihatan Alam Sekitar dan Jabatan Kardiologi yang pada masa ini yang memerlukan kelulusan berkenaan lah bisa diorang bekerja. Walau bagaimanapun program ini ditawarkan jugalah kepada yang tadi pelajar-pelajar yang mempunyai O-level dan juga graduan daripada IBTE yang mempunyai dan mengikuti program yang relevan lah to our program. So itu sasaran utama untuk this program. Jadi bagaimana pula perancangan daripada Puan bagi mempelbagaikan program-program yang akan ditawarkan dalam masa yang terdekat ini? Okay. Alhamdulillah, I think untuk Sekolah Sains Kesihatan, industri utama yang kita keluarkanlah produk yang kita keluarkan ini untuk Kementerian Kesihatan. Jadinya kita akan berusahalah untuk memenuhi keperluan Kementerian Kesihatan. So beberapa program telah diutarakan dan yang akan dirancang untuk dilaksanakan, terutamanya untuk upskilling program kepada jururawat yang bekerja pada masa ini, untuk membuat specialty nursing program. So kita sudah mengenal pasti di dalam sebanyak 12 program nursing specialty yang akan kita cuba laksanakan di masa yang terdekat, mungkin dalam Julai pada tahun hadapan ataupun Januari tahun hadapan. Ini program ini akan dikolaborasikan bersama samalah macam pegawai-pegawai daripada Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan program berkenaan. Selain dari itu, kita juga berusahalah untuk memenuhi industri-industri lain. Selain daripada Kementerian Kesihatan, kita juga memproduce produk kita ni untuk private hospital juga kan. Jadinya kita juga akan cuba untuk memenuhi keperluan mereka. So ada pelbagai program juga yang telah dikenal pasti yang diperlukan oleh pihak hospital berkenaan. Baik, Puan ada menyentuh tadi ada sasarannya, namun juga dibuatkan kepada mereka-mereka yang menepati syarat-syarat yang diperlukan. Namun adakah juga kemasukan ini mempunyai kapasitinya tersendiri ataupun ianya dibukakan bila kesemua asalkan ada sijilnya ataupun menepati syarat-syarat, ianya akan tetap diterima? Bagaimana Puan? Ya, untuk program daripada memang kesemua program yang kita bukakan pada Januari ada kapasiti yang maksimum kapasiti yang boleh kita bukakan macam. So walaupun yang pemohon nanti memenuhi syarat, tidak semestinya mereka akan diterima. Kita akan membuat penilaian daripada akademik mereka dan kita ada proses ranking lah untuk itu. So tidak semestinya semua akan diambil because kita memandangkan fasiliti yang terhad. So kita hanya membukakan untuk beberapa kekosongan sahaja. Jadi nanti kita akan mengetahui lebih lanjut lagi seperti yang Puan katakan, ianya akan dipenuhi dengan ada beberapa kekosongan sahaja, tapi bagaimana antara syaratnya dan juga macam mana kemasukannya untuk terperinci nanti kita akan meminta penjelasan. Jadi kita akan berehat seketika, kita kembali selepas ini. Ada kita membawa beg guna semula, masa ni setiap hari sudah tunda memakai beg plastik, bisa jatuh. Pasalnya, cuba kita bayangkan, setiap hari banyak orang menggunakan beg plastik, apalagi setahun. Kalau seumur hidup, beg plastik ini benar berguna, ringan, tahan dan murah lagi. Tetapi, apa keburukan? Pencemaran plastik adalah isu sejagat. Ianya mengambil masa lebih 1000 tahun untuk rebut.
kebanyakannya menjadi sampah yang dibuang di merata tempat. Dalam proses perebutan, bahan plastik mengeluarkan kimia berbahaya termasuk bahan pencemar dipanggil mikroplastik yang memberi kesan negatif terhadap ekosistem kita. Beg plastik boleh mengakibatkan longkang tersumbat dan menyebabkan kejadian banjir kilat selain boleh memasuki sistem perairan terutama sungai dan lautan kita. Ini boleh mencemarkan lautan dan menjejaskan hidupan yang ada di dalamnya yang akhirnya boleh memudaratkan kita ni semua. Pencemaran lautan dan persekitaran alam menyebabkan dunia kita ni indah sehat. Jadinya, apa yang perlu kita ni buat? Gunakanlah beg guna semula atau reusable bag kerana ianya tahan lama, lagi kuat dan yang paling penting dapat dipakai balik-balik. Bagi mencapai hasrat kerajaan ke arah setiap hari tanpa beg plastik, biasakanlah membawa beg guna semula kita ni itu ke mana-mana saja, termasuk kedai runcit, restoran dan gerai-gerai. Ingat, satu tindakan yang kecil dapat membawa impak yang besar kalau kita ni semua membuatnya bersama-sama. It takes a nation to end plastic pollution. Ya, kita kembali lagi di Rampai Pagi yang disiarkan secara langsung. Wawancara kita bawakan memperkenalkan program-program baru di Politeknik Brunei. Baik, kita teruskan wawancara kita bersama Puan Armah. Ya. Kalau tadi mengatakan adanya terhad juga kemasukan ini. Jadi dengan adanya 5 program yang baru ini, berapa sebenarnya target yang akan diambil khususnya bagi mereka yang akan mendaftar ke Politeknik ini? Ya, ini tertakluk kepada each program. Macam kalau daripada sekolah kesihatan, kita punya kapasiti setelah daripada Kementerian Kesihatan yang memasuki program berkenaan yang akan join the program. So selebihnya kita akan offer, tidak banyak, macam kardiovaskular kita mungkin hanya offer untuk 15 seats, tapi mungkin tambahan 6 saja daripada 15 berkenaan. Daripada yang staff diorang. Dan sama juga macam daripada environmental health pun diorang sudah ada 11 orang pegawai yang akan ikut serta dalam program berkenaan. So tambahan dalam 6 macam itulah untuk menambah. Ya. Jadi selain daripada itu, program-program apa lagi yang ada bagi mereka yang ingin memasuki terutama sekali program baru ini? Mungkin Puan Najibah boleh menjelaskan. Okey. Sebagai misalnya level diploma tahap 5 chemical engineering adalah program yang baru kami tawarkan pada Januari ini. Program ini adalah salah satu program kolaborasi dengan Hengi Industri Sendirian Berhad. Yang mana ini juga adalah pertama kali kami berkolaborasi bagi program ini. Program ini adalah untuk memastikan para pelajar mendapat pengetahuan dari segi technical skill dalam petrochemical, bidang petrochemical, dan juga insya-Allah objektif utama bagi program ini adalah untuk sejajar dengan wawasan 2035 untuk menghasilkan para graduan yang boleh mengisi development ataupun kemajuan dalam Hengi Industries sebagai operator petrochemical. Career prospect bagi program ini juga insya-Allah akan ada di dalam Hengi Industries juga. Career yang boleh para graduan akan dapatkan adalah seperti trainee operator, process operator atau on-site operator, lead atau chief operator, shift team leader ataupun engineer. Dan juga kapasiti bagi mereka yang mengikuti ini juga, bagi mengikuti program ini juga agak terhad ya. Iya. Baik, jadi kepada auda yang menonton Rampai Pagi di hari ini dan juga mempunyai kelulusan yang diperlukan, mungkin insya-Allah mana tahu itu rezeki auda boleh mengikuti akan program-program yang dibukakan pada ketika ini. Ini adalah pusingan kali yang kedua ya. Jadi sama-sama kita ikuti bersama dan juga ketahui lebih lanjut dengan auda melayari akan laman sesawang yang telah pun dikongsikan tadi di www.pb.edu.bn. Jadi antara harapan daripada Politeknik Brunei bagi sesi pengambilan pusingan kedua ini?
Harapan kami adalah agar akan lebih ramai lagi yang menghantar permohonan bagi pusingan kali kedua ini, dan secara keseluruhannya pihak Politeknik Brunei berharap akan dapat menghasilkan lagi lebih ramai graduan yang berkemahiran bagi menyokong pembangunan industri-industri di Brunei. Kami juga berharap akan dapat bekerjasama dengan lebih banyak lagi industri bagi mencapai hasrat pembangunan negara yang mapan. Kami juga mengalu-alukan jika ada dari pihak industri yang lain yang berminat untuk bekerjasama dengan Politeknik Brunei agar terus berhubung dengan kami. Jadi untuk Puan Armah sendiri, harapan Puan Armah mengenai topik yang kita bawakan ataupun yang kita bawakan pada hari ini, khususnya memperkenalkan program-program baru di Politeknik Brunei. Silakan Puan. Ya, I think sebagai tambahan lah. So kita mengalu-alukan applicants yang berkelayakan untuk memohon program berkenaan. So ini program yang kita offer untuk Januari ini memang program terbaru yang di bawah Politeknik. So memang keperluan demand is there untuk pekerjaan lah untuk program-program berkenaan. So silakan pohon. So mudah-mudahan dapat berjaya untuk memasuki ini. Competitionnya memang very high. So mudah-mudahan dapatlah. Insyaallah. Amin. Jadi itu dia yang kita bawakan wawancara kita memperkenalkan program-program baru di Politeknik. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan Yang Mulia Puan Armah Tengah selaku Ketua Sekolah Sains Kesihatan Politeknik Brunei dan juga Dayang Nur Hayatun Najibah Haji Kifli, iaitu pegawai pelajaran pejabat pembendaftar Politeknik Brunei. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum. Assalamualaikum.